Yang pertama ialah berhubung dengan seperti mana yang selalu kita sebut, daging korban tidak boleh dijadikan sebagai upah kerja. Ini dulu-dulu apabila kita sebut, orang dulu-dulu marah. Biasanya orang yang sembelih tu dia nak lah, tukang sembelih tu kalau dia terutama sembelih di masjid, dia nak bahagian-bahagian yang bagus tu dapat kat dia. Lepas tu orang yang lapar, ni daripada bahagian ni simpan separuh ni untuk orang kerja. Orang kerja dapat upah daging. Ini dilarang oleh Nabi SAW. Seperti mana hadis yang lalu kita baca setiap tahun, yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Talib. Kata Ali bin Abi Talib, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amarahu an yaquma ala budnih. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh Ali untuk menguruskan sembelihan haji. Sembelihan haji, sembelihan korban, hukum dia sama. Jadi boleh kita wakil, Nabi wakil Ali suruh sembelihan haji. Kemudian katanya wa an yaqsima budnahu kullaha, supaya Ali membahagikan sembelihan itu, unta, budnah ni unta semuanya, kata dia. Luhumaha, bagi daging dia bagi. Wa juludaha, kulit dia bagi. Wa jilalaha, apa yang ada atas belakang unta, tak kira lah, pelapik dia ke, kain dia ke. Kita lembu tak ada lah, pasal kita sembelih lembu. Bagi semua. Wala yu'tiya fi jazaratiha syai'an, dan jangan diberi kepada urusan sembelih, urusan melapah tu sedikit pun. Jadi orang sembelih tak boleh dapat upah daging daripada sembelih. Tak boleh orang melapah, tak boleh ambil daging daripada melapah. Kata Ali, nahnu nu'tihi min indina, kami beri kepada mereka daripada harta kami, yakni bagi duit asing, tak boleh bagi daging. Sebab apa? Sebabnya ialah kerana apabila kita mengambil daging dijadikan upah kepada orang yang sembelih, bererti kita telah menjual daging korban, membeli tenaga kerja. Sedangkan daging korban tidak boleh dijual. Kalau sembelih boleh jual, tak jadi korban lah. Itu jual lah, kerana kita nak perlukan tenaga kerja dia, kita tak mau bayar duit kita ambil daging tu, ambil kat hang sebagai bayaran kepada apa? Kepada kerja dia. Itulah. Maka dia tak tuntut lah, kalau tidak dia tak mau buat kerja, ataupun dia tuntut duit lah, nak mengelakkan kerana nak bayar duit kat dia, kita bagi bahagian daging korban. Itu merosakkan korban, merosakkan korban. Sebab itu orang-orang merosakkan udhiyah, orang-orang yang melakukan korban, mereka tak boleh buat hal ini. Kata Al-Imam Ibn Rushd dalam Bidayatul Mujtahid, saya terjemah terus teks dia tu, kata dia, pada pengetahuanku para ulama telah sepakat bahawa tidak diharuskan menjual daging korban. Tak boleh, daging korban tak boleh jual. Siapa yang tak boleh jual? Orang yang buat korban tu tak boleh jual. Tapi kalau satu orang tu dia dapat daging korban banyak, lepas tu dia masak, dia jual, dia tak kira dah, dia bukan daging korban. Daging korban tu yang dinamakan daging korban tak boleh jual tu, daripada orang yang buat korban kepada penjual, tak boleh. Bila dapat kepada orang tu, itu kira daging dia, bukan daging korban lah. Nak faham tuan-tuan macam mana? Macam dengan zakat lah. Zakat kita bagi kepada fakir miskin, dia saja boleh. Fakir miskin tu bila dia dapat zakat, duit zakat, kod dia nak bagi kepada cucu dia yang kaya ke, dia nak bagi kepada, tak ada masalah. Sebab daripada kita kepada dia zakat, bila dah jadi duit dia
dia bukan zakat lagi, dia boleh uruskan mengikut dia. Sebab tu Barirah, hamba yang Aisyah beli dan kemudian Aisyah merdekakan, satu hari Rasulullah masuk nak makan, tengok ada daging. Nabi tengok ada daging, Nabi nak makan daging tu. Aisyah kata, hadza ma tusuddiqa bihi ala Barirah. Yang ni daging yang orang sedekah kat Barirah. Nabi tak boleh makan sedekah. Barirah, orang bagi kat dia, dia bagi daging tu, dia hadiah daging tu pada Nabi. Nabi kata, huwa laha sadaqah wa lana hadiyah. Dia tu, daging tu kat Barirah sedekah, pada Barirah kepada kita adalah hadiah. Tuan-tuan faham? Macam tu juga, sebab itu yang kita sebut dalam hukum hakam syarak, kalau suami pendapatannya haram, dia bagi nafkah pada isteri, isteri terima tidak ada masalah. Sebab daripada sumber haram kepada si suami, hukumnya haram. Tapi daripada suami kepada isteri, hukumnya nafkah. Sebab suami memang wajib bagi nafkah pada isteri. Kalau tidak, isteri lapar, anak-anak kelaparan, dosa ditanggung oleh suami. Sama juga orang hutang kita. Dia hutang kita, dia tak bayar. Lepas tu dia pergi kena judi ke apa, haram, dosa. Dia ambil duit yang dia kena judi tu, dia mari bayar hutang kita. Boleh tak kita terima? Boleh. Sebab daripada duit judi, kepada dia judi, tapi kepada kita ialah bayaran hutang. Kenapa syarak jadikan begitu? Jika tidak, kita tak boleh buka kedai. Kita buka kedai, orang nak beli barang, kita tanya, ni duit haram kan duit halal? Baru boleh kita jual. Duit dia haram halal, dia tanggung. Tapi bila dia bayar pada kita, dia bayar atas barang yang dia beli, bukan di atas kerja haram dia. So kita tak tanya hak sebelum daripada itu. Okey, tak apa. Al-Imam As-San'ani dalam Subulus Salam, syarah Bulughul Maram ni, dia kata hadis itu menunjukkan bahawa disedekahkan kulit dan apa saja yang menutupi binatang korban seperti mana disedekahkan dagingnya tidak boleh diberi kepada penyembelih dan pelapah sedikit pun daripadanya, kerana termasuk dalam hukum jualan disebabkan kedudukannya sebagai upah. Hukum sembelihan korban sama dengan hukum sembelihan haji, di mana daging dan kulitnya tidak boleh dijual, juga tidak boleh diberikan kepada penyembelih dan pelapah sedikit pun daripadanya. Yang ini diberi, tak boleh diberikan kepadanya. Dulu kita sebut pendapat ni, bukan pendapat, kita sebut hukum ni. Dulu-dulu masa saya muda-muda dululah, walaupun tak bertua sangat lah, tapi masa muda-muda tu marah orang tua-tua. Orang tiap-tiap tahun, terutama tukang sembelih, dia marah lah, ni mazhab apa mereka bawa mai ni? Kita mazhab Syafi'i boleh? Tidak benar. Mazhab Syafi'i antara yang paling utama menentang hal ini. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menyebut dalam syarah Sahih Muslim, ini adalah mazhab kita, mazhab tak boleh, kata dia, bagi kepada penyembelih dan pelapah sebagai upah daripada daging korban, kerana itu menjual daging. Satu orang kata boleh jual daging korban, iaitu Al-Imam Hasan Al-Basri. Al-Imam An-Nawawi apabila sebut pendapat yang dia kata boleh dinukilkan, dia kata boleh, dia kata wahadha munabidun li sunnah. Pendapat ini membelakangkan sunnah. Walaupun Hasan Al-Basri hebat, pendapat ini membelakangkan sunnah. Sebab tak usah kira hebat tak hebat, dalil jelas tak boleh. Jadi apa tuan-tuan? Kata Nawawi, telah sepakat Al-Imam Syafi'i dan tokoh-tokoh mazhab Syafi'i bahawasanya tidak boleh dijual sedikit pun dari sembelihan semasa haji dan umrah dan sembelihan korban sama ada ia nazar ataupun sunat. Ia termasuk daging, lemak, kulit, tanduk, bulu dan sebagainya. Tidak boleh pula kulit dan selainnya dijadikan upah untuk penyembelih. Sebahagian orang dia tak ambil lah kulit upah, ataupun ambil lah bahagian-bahagian ekor kau mahal sikit upah. Tak boleh.
Ada kaul pendapat yang disebut daripada Ibnu Umar dan disebut daripada Ahmad bin Ishaq bahawasanya boleh dijual kulit tu kalau sekiranya, tapi ambil duit tu pergi sedekah. Tapi itu bukan pendapat majoriti. Dia kata kalau nak jual boleh, tapi bukan ambil kat kita. Kok kulit tak ada siapa tak mau, ambil kulit tu pergi jual, ambil duit jual kulit tu sedekah. Isunya yang kita sebut di sini ialah tak boleh bagi kepada penjual dan pelapah. Jadi apa caranya? Caranya habis tu depa duk kerja saja dah. Tak kerja saja. Kata Sayyidina Ali, kami bagi daripada sisi kami. Jadi bila macam kita buat sekarang lah, korban kalau harga 650, kita jadikan 680. 30 untuk bayar tukang semelih, tukang lapah. Setelah mereka dah dapat dah upah mereka, semua orang yang hadir, katakanlah di masjid, semua yang hadir tu mereka pakat dapat seorang sebung kuih, termasuklah dia juga hadir. Tak apalah, dia dapat macam mana orang lain dapat, atas dasar kita bagi kepada sesiapa yang hadir umpamanya, bukan kita bagi kerana dia buat kerja. Kalau kita andaikan kalau tak kerana dia buat kerja, kita tak bagi yang ni, itu maksudnya upah. Kalau kita kata dah semua orang bagi, katakanlah yang sembelih tu orang baik kita, kalau dia tak sembelih pun memang kita nak bagi ke dia, tak apalah, kita beri tu bukan kerana upah. Ini disebut oleh Syekh Wahab Az-Zuhaili, dia kata jika diberi kepada penyembelih dari apa yang dikorbankan disebabkan kefakirannya atau sebagai hadiah, maka itu tidak mengapa. Jadi kalau kita bagi kerana tu tak apa. Tapi nak tahu macam mana, nak tahu kalau kita ukur, kalau dia tak sembelih bagi ke tak? Ada yang ni kena bagi ni apa, limpah hati, elok-elok ni kena bagi kat depa. Pasal apa? Ya depa buat kerja. Itu tanda dia upah.